warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat yang ke-10 surah Al-Hadid, juzuk yang ke-27 muka surat 538. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Ayat 10 surah Al-Hadid. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebahagian pada harta kamu fi sabilillah? Kalimah fi di sini menunjukkan kepada pengkhususan, yakni dalam jalan Islam saja. Selain berislam dilarang oleh Allah. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Padahal milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu segala warisan, maknanya seluruh di langit dan juga di bumi. Apa saja yang berada di langit dan juga bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Dan tidaklah sama di antara kamu yang telah menafkahkan harta bendanya fi sabilillah dan berperang sebelum yang penaklukan Mekah, itu Fathul Mekah, di mana mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan harta bendanya dan juga berperang sesudah daripada Fathul Mekah. Tetapi kepada masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan balasan yang terbaik untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpertanyaan kepada para sahabat Rasulullah pada zaman Rasulullah turun ayat. Pertanyaan Allah, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Yakni sebelum berlakunya Fathul Makkah adanya beberapa peperangan. Tetapi mengapa ada sebahagian di antara kamu enggan untuk menafkahkan harta benda mereka fi sabilillah? Maksud pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma lakum, apa yang menghalangi kamu untuk tidak mahu mengeluarkan harta benda kamu itu bila digunakan jihad fi sabilillah? Begitu. Jadi jawapan mestilah takut miskin, takut kekurangan harta, mesti ada perkara-perkara itu akan wujud sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa sekiranya kamu takut apabila kamu infak tadi mengurangkan harta benda kamu, sedangkan apa yang berada di langit dan juga bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Itu maksud. Allah menisbahkan segala apa yang berada di langit dan juga bumi milik dia. Menunjuk kepada Maha Kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam di sini menunjukkan pada lam yang mulki, yakni lam pemilik sebenarnya. Walillah, maknanya bagi Allah pemilik seluruhnya. Walillahi mulku samawati wal ardh. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik di langit dan juga di bumi. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dia pemilik, maka dia menisbahkan dia pencipta. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mengkaitkan dia pemilik, maka dia sebagai pencipta. Oleh kerana itulah, maka ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta daripada pemilik. Kaedahnya begitu. Bila telah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, maka dia fahami dia juga adalah pemilik dengan apa yang dicipta. Kerana apa? Tidak ada makhluk juga berkuasa dapat menciptakan. Sebab setiap daripada apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali daripada Al-Hakim Allah, Al-Adlu Allah, Iradah Allah, Qudrah Allah. Jadi makhluk seperti mana contoh manusia, dia membuat sesuatu tapi tidak wujud padanya sifatnya Qudrah, Iradah, Al-Hakim, Al-Adlu.
Tidak ada pada manusia. Ini menunjukkan bahawasanya manusia boleh buat sesuatu tetapi tidak akan disebut sebagai pencipta. Kaedah dia di situ. Itulah kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kaedah ahli sunnah wal jamaah mengajar kita demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan kepada umat Islam pada ketika itu bahawa barang siapa yang infak sebelum yang Fathul Makkah, maka derajatnya pahalanya jauh lebih besar berbanding orang yang infak setelah Fathul Makkah. Mengapa agaknya? Kerana keadaan yang besar ujiannya, cabarannya adalah sebelum Fathul Makkah. Tetapi bila dah selesai Fathul Makkah, orang kafir pun musyrik pergi lari naik ke bukit. Jadi di situ ujian ni kecil saja. Nak dibandingkan sebelumnya Fathul Makkah itu sendiri. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ulaika a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala tetap juga memurniakan kepada siapa yang infak sama ada sebelumnya Fathul Makkah ataupun setelahnya Fathul Makkah. Wa kullan kembali balik pada dua golongan tadi. Yang ni lah yang keluar belanja sebelumnya Fathul Makkah dan juga keluar belanja setelahnya Fathul Makkah. Kedua mereka itu wa'adallahu al-husna, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu dengan janji pembalasan yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui secara mendalam, khabir, seluruhnya terhadap apa yang mereka lakukan di sini. Maksudnya adalah terhadap niat-niat mereka. Ada di antara para sahabat Rasulullah yang menyembunyikan mengapa agaknya mereka enggan untuk infak sebelumnya Fathul Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Yang duduk dalam hati itu, mengapa sebab munasabahnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini kata ulama kita juga dicontoh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana kata ulama kita bahawasanya wa kullu wa'adallahu al-husna ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Disebabkan apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang paling banyak infak sebelumnya Fathul Makkah itu sendiri. Dan begitu juga Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Utsman, di mana dia infak lebih 1,000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Dan itu pun nama infak tu. Itu pun nama infak. Dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, turut untuk cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti mana dalam satu riwayat kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang pertama yang menampakkan diri sebagai orang Islam dengan pedang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada yang keberaniannya dalam jihad, menampakkan dia sebagai seorang Islam yang diperintah jihad dengan pedang, sehingga orang kafir melihat itu adalah tentera muslimin, tentera Islam. Adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada menunjukkan pada keberanian itu sendiri. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan katanya lagi bahawasanya orang yang pertama yang infak fisabilillah dalam Islam juga adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, selain pada orang yang pertama yang masuk Islam juga adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dimasukkan orang yang pertama di sini adalah orang yang dewasa. Walaupun sebagai ulama mengatakan bahawa yang pertama sekali
Yang beriman adalah isteri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha. Kerana apa? Nabi beritahu dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Lalu dia percaya, dia beriman. Maka orang wanita yang pertama itu. Tapi Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama Nabi datang dakwah lalu diterima Islam. Ya begitu. Kemudian pula kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk keluar rumah Rasulullah. Sebab Ali itu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun panggil Sayyidina Ali, lalu Rasulullah menjelaskan dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Percaya atau tidak? Lalu Sayyidina Ali kata, kau cakap apa-apa, kau percaya. Lalu dialah kanak-kanak yang pertama masuk Islam pada Sayyidina Ali. Itu. Jadi ayat ini cerita antara orang yang pertama infak fi sabilillah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, satu ketika Abdullah bin Umar ini berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama baginda Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia pakai jubah kasar. Kain bulu lah tapi dia jenis bukan macam cotton. Halus ni. Kain dia kasar. Kebiasaan orang akan pakai itu. Kemudian waktu itu dah Rasulullah SAW diturungi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah. Jibril alaihi salam beritahu kepada baginda Rasulullah, wahai Nabi Allah, mengapa aku melihat Abu Bakar Siddiq mengenakan satu jubah yang diikat dengannya satu pengait. Satu pengait ini maksudnya apa? Dia ini dia simpan dan diraham satu tempat. Lepas itu diikat. Ikat itu. Macam kita sekolah dulu pun masuk duit. Sini kan. Petikan dengan getah. Saya pernah buat begitu. Jadi Rasulullah pun cakap, ya Jibril tidak lain. Dia akan infak dengan apa yang diikat tu. Dia akan infak itu. Pada menunjukkan bahawa jadi infak dinarnya, dirhamnya diikat ke situ. Itu Jibril alaihi salatu wassalam pun kata begitu. Lalu katanya Jibril alaihi salatu wassalam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Ya Nabi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadanya dan bertanya, apakah engkau redha dengan keadaan fakirmu ini ataukah engkau tidak suka? Mana Allah Subhanahu wa taala perintah infak, sekali infak apa yang dia ada. Lalu fadilatnya berdi itu yang disebutkan oleh ulama tafsir, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Lalu disebabkan infaknya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada baginda Rasulullah melalui Jibril. Lalu Jibril mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ulama kita ditanya berapa orang yang Allah bagi salam pada hamba-hamba dia. Sebagai ulama kata Abu Bakar Siddiq, sebagai ulama kata adalah Khadijah radhiyallahu anha. Mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal ada sebagiannya ulama kita menambah alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam. Adakah bersih wulu di sini berlebih-lebihan memuliakan Abu Bakar Siddiq? Tidak, Allah memuliakan dia dengan memberi salam pada dia. Itu yang kita sebut Khadijah radhiyallahu anha alaiha salatu wassalam. Kerana apa? Kerana dia mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang sahabat itu dia infak Nabi tiba, lalu Rasulullah berdoa, Allahumma salli alaihi, ya Allah rahmatilah dia. Berkatilah dengan apa yang diinfak, murah bagi rezeki dia.
Itu pada zaman Rasulullah. Sehingga ulama-ulama yang ditanya, adakah kita boleh berselawat atas seseorang? Allah perintah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Banyak selawat atas Rasulullah. Lepas tu, wasallim taslimah. Beri salam pada dia. Allahumma salli wa sallim. Cuma kalau bukan Nabi Rasul, boleh ke kita selawat atas dia? Lalu dalilnya kata ulama, huwallazi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berselawat atas orang yang beriman. Ayat Quran. Lalu Rasulullah SAW diberitahu dia, Allah Ta'ala, ya Muhammad, siapa yang ifak, maka selawat atas dia. Allahumma salli alaihi. Dia tidak bertentangan dia sudah akidah. Begitu juga dalam hadis sahih yang lain, kata Rasulullah SAW, apabila kita di pada rumah, ya ke rumah Allah Ta'ala untuk solat berjamaah. Itu. Lalu melangkahlah sampai pada solat berjamaah. Kemudian kita pun tunggu. Kita tunggu sampai Isyak. Waktu kita tunggu tu, kata Rasulullah SAW, maka malaikat pun doakan dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Allahumma salli alaihi. Jadi malaikat pun berselawat atas orang tadi. Orang yang menunggu nak solat, dia dah solat maghrib, tunggu sampai dah masuk Isyak, lepas tu solat berjemaah lagi. Lalu malaikat duduk dengan kita, kata Rasulullah, dia baca selawat untuk kita. Selawat tu, kata ulama, malaikat untuk kita adalah permohonan ampun, agar Allah memberi keampunan kepada kita. Itulah fadilatnya apabila kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril alaihi wasallam beritahu kepada baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala beri salam kepada Abu Bakar Siddiq atas infak yang dia buat, yang dia lakukan. Dan Rasulullah pun sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, Jibril turun dan beritahu kepadaku bahawa Allah memberi salam padamu. Nantilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kerana apa? Secara langsung daripada Allah. Salamu qawlan min rabbir rahim. Itu di syurga. Ini di atas dunia lagi dia dapat salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermaksud salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz Assalamu alayka ya Abu Bakr radhiyallahu anhu, daripada Allah. Bukan. Maksud salam di sini adalah terpeliharanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada segala yang disifati dengan sifat-sifat yang membawa kepada kekufuran. Dia selamat daripada itu. Itulah maksud salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba. Jadi kata ulama, ini berkaitan dengan keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbandingnya sahabat-sahabat yang lain. Walaupun disebut oleh ulama sahabatnya seperti mana Salman Al-Farisi ada keutamaannya, Utsman ada, Umar ada, Ali ada, Abdullah bin Mas'ud ada, Ubay bin Ka'ab ada, Uzaifah bin ada, Abdul Rahman bin Auf ada, Bilal bin Rabah ada. Tetapi yang semua tu tak boleh. Kedudukannya tak boleh nak sama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ulama akidah Al-Sunnah wal Jamaah membawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah umat. Dalam satu umat, semua 70 umat, kalau bukan Nabi, bukan Rasul, dia yang paling utama sekali. Yang bukan Nabi, bukan Rasul. Dia sebabkan apa? Bukan sekadar ayatnya cerita tentang dia. Bahkan dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah lagi cerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Turun ayat cerita tentang Abu Bakar Siddiq. Bahkan doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun jadi ayat Quran. Allah ambil doa dia, lalu turun jadi ayat Quran. Doa Abu Bakar Siddiq waktu umur dia 40 tahun. Jadi kita kembali balik pada ayat ini. Cuma ada ulama-ulama kita mengkaitkan juga bahawasanya ayat ini tentang dia aqidatul Islam. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat sebelum ini, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Jadi dikaitkanlah wa ma lakum alla tunfiqu. Sebab ayat yang ke-7 itu.
Berimanlah kamu kepada Allah dan juga Rasulnya dan infaklah sebahagian daripada apa yang kami jadikan buat kamu. Mustakhlafina fi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang menafkahkan atau bendanya fi sabilillah, buat mereka ajrun kabir, satu kurniaan yang sungguh besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikut ulama-ulama tasawuf ataupun tafsiran tasawuf. Aminu billahi, berimanlah kamu kepada Allah. Keimanan yang pertama yang diperintahkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas akidah. Iman itu mentauhidkan Allah. Oleh kerana itu telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama akidah di sunnah wal jamaah. Dikatakan dia beriman ataupun tidak. Dilihat, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Kerana apa? Kerana iman bukan tidak semata-mata dengan perbuatan amal iman dia. Tapi tidak, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Seperti mana contoh, orang Yahudi mengaku beriman. Orang Nasrani mengaku beriman. Cuma kita bertanya, mereka mentauhidkan Allah ataupun tidak? Jawapan tidak. Maka mereka bukan orang beriman. Itu jawapan. Disebabkan apa? Orang kafir pun boleh bantu siapa yang dia nak bantu. Dia pun bantu kita. Tetapi soalan, adakah apa yang mereka lakukan tadi termasuk tak? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Maknanya kalau sekali orang kafir itu dia infak dan nama dia bantu. Dia keluar satu belanja bagi kita. Dia termasuk tak wa anfiqu fi sabilillah? Jawapannya tidak, kerana mereka tak mentauhid ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tauhid yang pertama adalah tauhid pada af'al. Af'al ni perbuatan Allah. Zat, sifat, af'al. Yang ini mentauhidkan Allah pada af'al dulu, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sebab ulama kita kata, jangan kamu jadi seperti mana mazhabnya Jabariyah. Mazhab Jabariyah ni dia kata, bagaimana keadaan manusia pun di akhirat. Selagi mana kalau ditanya atas dunia, siapa Tuhan kamu? Allah. Kamu pasti akan masuk syurga juga. Walaupun kamu tak solat, kamu tak puasa, kamu tak melakukan kewajipan daripada apa yang diperintah oleh Allah, tapi bila ditanya siapa Tuhan kamu, Allah, dan kamu beriman Allah lah pencipta iman, maka pasti kamu akan masuk syurga. Itu mazhab akidah Jabariyah. Jabariyah. Mengapa dia berpegang ayat itu juga? Aminu billahi wa rasulihi. Siapa Nabi kamu, Rasul kamu, Muhammad, maka di akhirat kelak kamu pasti akan masuk syurga. Gitu. Tanpa dengan amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mazhabnya Jabariyah. Mazhab Mu'tazilah pula, apabila dia tak solat, walaupun dia kata aku beriman, tetap dia masuk neraka selama-lamanya. Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa dengan keimanan seseorang merayakan dia masuk syurga. Cuma mana yang dia tak buat, yang wajib-wajib, dia disiksa dah. Dan di sini kata ulama-ulama tasawuf, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita untuk infak? Bukan semua ulama dia boleh jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Kita buat sesuatu dapat ada harta, kita pun nyimpan. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa anfiqu fi sabilillah. Maka hendaklah apa yang kamu ada, yang kamu simpan, kamu kena belanjakan fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji. Cuma soalannya, mengapa berlaku ujian demikian? Kata ulama-ulama, tidak lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kamu tentang yang tawakal kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya nak diuji, kamu ni bertawakal kepada siapa? Tawakal pada usaha kamu ke, pekerjaan kamu ke, tawakal pada diri kamu ke, fulan-fulan ke, ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah menguji kamu dengan infak. Terjawab maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan infak adalah untuk menguji tawakal kita. Yang inilah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Kerana kita mengaku beriman gitu. Kamu beriman kepada qada dan qadar, ya beriman. Kalau tidak, kafir. Lalu dengan keimanan itu Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Bahkan dia pujian-pujian untuk mengangkat derajat seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, ulaika a'zamu darajatan. Bagi ulama mengatakan bahawa orang yang duduk derajat tinggi-tinggi dalam syurga bukan kerana amal soleh, solat dia, puasa dia, tetapi adalah kerana ujian dalam amal yang soleh dia. Dalam dia takik menyimpan, lalu Allah kata wa'afiku fi sabilillah. Dia pun buat keluar semua seperti mana Abu Bakar Siddiq, seperti mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dah Nabi tanya, apa yang tinggal buat kamu? Allah dan Rasul kembali balik wa aminu billahi wa rasulih. Allah dan Rasul menunjukkan tawakal mereka adalah satu tawakal yang tak boleh ditiru oleh siapa-siapa. Oleh kerana itulah Abu Bakar ke Umar ini disebut oleh Allah dalam Quran sebagai orang-orang saleh. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-sa'ihun, al-raki'un. Itu orang dia. Luar biasa. Sehingga sampai orang kemudian pun tak boleh nak tiru mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga para sahabat kebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai mirath. Mirathnya pewaris. Hakikatnya mewarisi langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah yang kamu infak itu milik Allah. Yang kamu infak itu milik Allah. Yang kamu simpan pun Allah Ta'ala punya. Kalau apa yang kamu punya yang Allah akan bagi nanti atas usaha kamu infak. Itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak bagi seperti mana yang kamu infak. Sebab Allah berfirman, "Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang membelanjakan yuqridullah qardan hasana dengan cara seperti mana yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa yudha'ifahu, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan pinjaman kamu walahu, dan baginya itu bagi orang yang infak dengan ada niat yuqridullah qardan hasana ajrun karim. Itulah satunya kurniaan yang sungguh-sungguh mulia. Mulia di sini adalah hatinya, jiwanya, kerohaniannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu amalan mulia. Turun ayat ini datang sahabat Rasulullah yang ada di ladang kurma. Tuh. Ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Ya benar. Kalau begitu ya Rasul, aku nak memberi pinjaman kepada Allah dengan dua ladang kurma aku ini. Memberi pinjaman kepada Allah adalah bagi terus ke Allah Ta'ala lah melalui Rasul. Bila bagi kepada Allah bukan jadi milik dia, milik siapa? Kata Rasulullah membahagikan bantuan itu. Ya Rasul, ambil, aku nak pergi dua dua ladang kurma. Lalu Rasulullah mengatakan cukup satu. Satu lagi kau simpan untuk keluargamu, untuk kehidupanmu. Satu saja untuk Allah Subhanahu. Cuma dalam ayat ini mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut yuqridullah qardan hasanah. Yaknilah dia memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Sebab ulama kita ditanya, ayat ini berkaitan seseorang memberi pinjaman kepada Allah. Adakah Allah Subhanahu wa taala itu memang meminta pada hambanya untuk meminjam sesuatu? Sebab konsepnya meminjam apa dia? Iaitulah apabila telah diserahkan sebagian harta sampai satu tempoh perlu diberikan kembali. Itu konsep pinjam.
Lalu kalau sekiranya seseorang memberi pinjaman satu ladang kurmanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu ketika nanti akan dia dapat pada ladang kurmanya. Walaupun itu kata ulama, dalam hal ini dia berkaitan dengan iman dan dia bukan berkaitan dengan gambaran secara fizikal, logik akal. Kan? Dia sudah akidah dan sudah wajah ulama-ulama kita menyatakan bahawa tidak ada satu ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan dengan pahala yang sumber-sumber besar, lipatan kali ganda yang tidak tahu berapa kali lipat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-Nya, iaitu orang yang infak fi sabilillah. Itu. Seperti mana Rasulullah SAW diperlihatkan kepada seseorang hamba yang mana pahalanya sebesar gunung Uhud. Dia tanya, ya Allah, ni pahala apa? Ini pahala setengah kurma yang kau infak. Mungkin boleh jadi nilai kalau setengah hanya kurma infak fi sabilillah, nilainya 50 ringgit tu yang kita infak. Wa yudha'ifahu lahu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan isu untuk diberitahu kepada kita, dia memberi barakah. Ada apa orang tu infak, itu maksudnya barakah. Seperti mana Rasulullah SAW tidak akan berkurangnya harta seseorang kalau dia infak fi sabilillah. Tidak akan berkurang, kata Rasulullah. Kerana apa tak berkurang? Kerana wujud barakah. Barakah daripada Allah. Barakah bukan pada harta yang diinfakkan. Itu yang perlu kita ketahui. Lalu kata ulama-ulama, apa maksudnya satu-satu harta yang kita infakkan maka wujudnya barakah. Barakah di sini adalah dalam kehidupan dia. Bukan pada apa yang diinfakkan. Yang diinfak tu kerja serah kepada Allah secara ikhlas, dia tak akan minta. Sebab itu nama infak. Seperti mana ada Rasulullah SAW. Nabi kata, jangan di antara kamu infak dengan niat agar dia dapat berlipat kali ganda daripada orang lain juga. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu infak 1,000? Sebab dalam masa 6 bulan 1,000 saya infak, saya dapat 5,000. Nabi kata, Nabi melarang perbuatan demikian. Mengapa? Agaknya kerana ada tujuan. Sebab fi sabilillah tujuannya terus kepada Allah atas landasan agama dan dia tak ada nampak dia akan dapat keuntungan akan datang. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tak ada program-program infak macam tu kan. Tunggu 6 bulan dapat dah lebihan situ. Lalu yang telah dilarang oleh Rasulullah. Kenapa agaknya? Kerana orang tu menunggu-nunggu tujuan. Infak tu tujuan fi sabilillah hanya untuk Allah. Dia kena lepas kepada Allah. Oleh kerana itu seperti mana yang kita belajar sebelum ini, wakaf. Itu. Ini wakaf untuk siapa? Wakaf untuk Allah Ta'ala. Bila wakaf untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak menjadi milik dia sampai bila-bila dah. Sebab dah menjadi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang itu infak, maka menjadi milik Allah. Bila menjadi milik Allah di atas fi sabilillah, maka ambil infak dia buatlah sesuatu yang memberi manfaat pada masyarakat. Itu infak fi sabilillah. Lalu masyarakat pun manfaatkan dengan apa yang diinfakkan, maka pada jariahnya pun balik. Itu adalah namanya wakaf fi sabilillah. Tak ada dah ayat kemudian tu kita dah belajar dan tafsir dia. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ayat 12 tu kita dah belajar tafsirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.